tuan. Dekat tempoi ni. Dia buka tadi kat masjid tu. Dia buka 4.20 tapi luar. Ya. Oh, cakap luar juga. Dia kata sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tidak boleh disamakan dengan sifat manusia. Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala ni sebenarnya satu. Kita tahu dah. Kan? Tapi bila dikatakan satu dan menjadi putih dan dikatakan satu, tak boleh disamakan dengan segala sesuatu. Laisa kamitslihi. Jadi bila tak boleh disamakan dengan segala sesuatu, macam mana kita nak bincang tentang mukhalafah sifat Allah Ta'ala tu, kita kaitkan dengan apa tu, manusia. Ya. Sebab kalau nak mengenal Allah, manusia tu kena tak ada. Betul. So di sini bezanya tauhid, tahkid dan tajali. Waalaikumsalam. Baik. Weh, lah. Gaya. Baik. Ya, dia contoh saya dia salam dia sebut. Apa ada kena guna aku? Tak lah kau nak cakap lah. Ya. Dia pergi beli roti tak saat ni. Dia masalah dulu. Ya, itu sebab orang tak nampak. Tapi kalau kita mengaji dari sudut makrifah, betul lah apa yang dia cakap. Allah selawat kata Muhammad. Tapi kalau dari sudut zahir ni, pasal apa hang beritahu kat aku ni? Dia tengah berselawat kata Muhammad, hang beritahu kat aku nak buat macam mana? Tapi bila sudut tahqiq tu kita nampak bukan Muhammad 63 tu. Sebab dia kata awal-awal kejadikan Nur Muhammad, sebelum ada Nabi Allah Adam alaihissalam lagi. So dia berselawat atas Muhammad mana? Dan dia mengatakan rahmat Muhammad ni meliputi 7 petala langit, 7 petala bumi. Dah sebut Muhammad tu daripada Selangor. Aku duk nampak roti canai SPGE boleh pergi ni. Kedai ni rancak, roti dah sedap, kuah dia tu. Tapi dah campur. Beda enggak? Sedap tak? Sedap. Aku suka roti canai. Ya. Aku cakap dengan makcik tu tadi kan. Dia boleh berjaga makcik tu mai daripada, hampir tiap satu makcik mai daripada Terengganu. Okey. Dalam rumah tu tadi Terengganu ada, Kuala Lumpur ada, Kelang ada, Seremban ada, budak-budak muda kan. So bila tengok makcik tu yang berumur macam tu, yang boleh bersenggang mata daripada pukul 9 malam sampai ke lah ni, kita keluar makan roti dia duduk lagi. So benda tu apa yang dia nak cari, connected to connections. Bila dapat dia tak mengantuk. Betul. Dia sengkang mata yang dia nak cari ni lama daripada dia abang kan. Dia nak mengenai dia. Tetapi kalau bersembang dengan orang yang tak minum, Tidur lah. dia tidur ataupun dia tak tumpu. Siapa bayar apa? Mana? Dalam kereta. Terima kasih bang. Elok dia dah pergi berapa bang. Abang tu bayar ni. Dah. Rezeki. Jauh mai Terengganu. Kesian lah. Kadang-kadang tadi lalu buat masjid dan tadi dia buka bab sifat 20. Kita nak masuk. Tapi kalau kita masuk jadi tak best. Sebab apa? Bila dia buka sifat 20, yang lain semua diam. Diam tak apa. Faham ke tak faham?
Awak semayang subuh, hari ni hari Ahad tak kerja, duduk bila kuliah subuh. Tetapi dia soal, dia buka bab-bab. Kalau ada orang boleh soal jawab, baru ada challenging of knowledge. That's it. Oh, dah two-way communication. Two-way communication. Jadi awak tak rugilah duduk kat situ ngaji. Betul. Ni awak biar cakap, faham tak apa, cukup waktu balik. Faham tak? Ni baguslah, alhamdulillah lah sebab 20. Tapi itulah cakap, masalah dia tak ada tahqiq dan tak ada tajali sifat tu kat mana. Kan? Sayang lah, memang sayang. Aku dah dekat dah tadi nak masuk. Aku memang nak masuk dah tadi. Pasal dia dah buka sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Lepas tu dia buka bab mukhalafah. Kita nak bagi tahu mana yang dikatakan wafi ambusikum wa fala tusiru ni atas dasar apa. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu berserta di mana saja kamu berada. Berserta tu macam mana? Hang main dengan beg tu hang galas. Tapi Allah Ta'ala berserta dengan kamu ni lebih dekat daripada orang ambrek. Kita nak tahu macam mana. Kalau ada 3 orang dalam sini, dia berserta dengan 3 orang. Kalau ada 100 orang, dia berserta dengan 100 orang. Allah Ta'ala satu. So hari ni nak suruh dia hurai. Macam mana? Macam mana Allah Ta'ala ni satu, dia berserta dengan siapa saja, dan Allah Ta'ala berada di mana-mana saja, dan dia berserta dan dia bagi sesiapa saja. Okey, dalam sini ada berapa orang? Yang sedang, mungkin kita 2 orang yang mengaji jalan ni. So, kalau ustaz tu cerita tadi, sifat Allah Ta'ala ni, sifat mukhalafah, okey lah. Tapi nak tahu yang dikatakan dia berserta dengan kita tu dalam surah Al-Hadid ayat 4 tu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Macam mana kedudukan dia? Boleh ustaz hurai? Kita nak masuk dalam masjid ni jadi ceramah yang asal pula. Semua itulah. Bila dengar sekali-sekali ceramah yang membawa usul sifat 20 ni, syok. Tapi dia pun selalu bawa pergi keluar. Yang geram tu lah. Kadang-kadang yang pergi masjid ni, dia orang ni kebanyakan kalau kita tengok orang-orang tua tau. Dia orang dah pencen. Dia sebelum daripada tempoh dia usia dia tua tu, dia banyak habiskan hidup dia dengan kerja apa benda semua. So bila dia pencen ni, dia dah fikir, aku dah tak lama ni. So aku nak cari benda yang boleh selamat aku lepas ni. So aku nak cari benda tu. Bila aku pergi, okey, aku percaya dengan ustaz ni. So aku takkan persoal apa dia cakap, itulah aku pakai. Aku akan ikut saja pasal dia kononnya ikut sunnah lah kan. Pakai jubah, pakai serban. So dia tak nak ada lagi susah nak tanya. So kita kesian lah orang macam tu. Bahagian dia nak buat macam mana. Waktu kalau boleh nak tanya dia, waktu dia kerja muda dulu, adakah dia buat lagu tu yang tempat kerja dia? Aku tak peduli lah, aku tak ada soal dah. Aku buat sudah lah. Betul tak betul kerja aku ni, aku tak kisah. Adakah macam tu? Kalau macam tu punya attitude, nampak lah pasal Allah Ta'ala tak dia tu. Tapi kalau kerja dia pun dia jujur, kerja dia pun dia tak mau, tak amanah, kerja dia pun dia ikhlas. Faham tak? Dia tak buat lah, contoh dia tak ambil rasuah, tak buat leceh, tak selewing, tak apa, tak itu, tak ini, tak main wayang, tak ulat depan bos ni, tak main wayang belakang bos dia, tak ulat. Bermakna di situ kita nampak dia punya quality. So bila satu ustaz cakap yang tak sampai ke akal fikir dia, ataupun dia nampak tak tepat, dia akan bersoal straight lah. Pasal dia adalah orang yang macam tu. Dia adalah seorang yang tegas dengan kerja dia, dan dengan dia rasa hidup dia ni lama mana sangat. So dia play honest, dia play sincere dengan hidup dia. So dia akan bersoal immediately. Baik kalau buka sifat apa ni, wujud dari sudut mana? Wadibal wujud ke, wadatul wujud ke, zat mukahib ke, zat ini kerana kau ni satu kerana ke. So benda macam ni nak proses, kena tanya lah. Tapi kalau 2 kali dengar itu balik. Ada Pak Gad
yang dia ronda tengah malam mungkin 3 pagi pun dia ronda dalam kawasan. Ada pak guy yang lepak dalam store tu ya. So dia macam-macam kan, kita nak kaji balik ya. Soal dia kata mai tadi daripada Allah kita datang, kita balik pada Allah. Macam mana perjalanan? Tanya mak, makcik mai rumah anak makcik ni dari Sungai Tani mai naik boda lah. Dah makcik ni naknya tadi jiran dia kata dia nak mai Tanjung. Makcik kata tak apa, tumpang sat boleh ke? Ambil jalan lama ke jalan? Dia kata jalan lama tak apa. Rumah makcik tepi, anak makcik tepi jalan kat Bagan ni. Sebelum dia nak pergi Tanjung, nak naik feri. Ada tumpang. Tu balik nak balik ke mana? Balik naik bas Pasal dia tu nanti balik terus nak pergi Pulau Ketik tu, nak pergi ikut apa tu, nak pergi Sungai Bakar. Menghala ke atas tu, bukan malah balik ke ni. Makcik balik naik bas. Itu boleh lah cerita lagu tu. Ya. Ini kalau kata datang daripada Allah, balik pun dengan Allah. Macam mana prosedur dia? Kita nak tahu prosedur dia datang siapa dengan apa dia datang. Kalau kita datang zahir batin, 7 sifat mani, 7 sifat manusia, pasal apa kita balik? Baru ni jumpa satu Hindu lah, dia macam Sami juga. Jumpa dia kata saya mati kalau dia cakap semua badan semua habis, semua tanah masuk habis, semua ulat makan semua mati. Itu kalau kita tahu bagi ulat makan kita bakar. Dia cakap lah, okey tak apalah, itu dia punya konsep dan idea mereka dalam beragama. Dia bakar. Baik, saya kata lu pergi syurga apa ada? Dia serupa lagu orang Islam lah, siapa dah baca. Apa orang Islam cakap? Saya cakap orang Islam sana pergi, dia ada bidadari, dia ada itu perempuan cantik-cantik syurga, dia ada makan sedap-sedap. Baik, saya kata aneh, we all do and respect. Kalau you punya jasad, you punya 7 sifat makni ini, you punya jasad, saya cakap ulat suruh makan dan suruh buang. Ulat suruh makan dan sudah tak ada, you balik roh saja. Siapa mau makan sana, dan itu perempuan bidadari cantik-cantik apa guna kalau roh bukan lelaki bukan perempuan. Ayo itu macam kan saya baru you cakap baru saya nampak. Lu datang kalau zahir batin, you balik zahir batin. Aneh. Itu pasal you mau tahu ini diri siapa punya. You datang bukan daripada abu, pasal you mau bakar jadi abu. Apa pasal mau tahu dalam laut punya abu. So you see ni ada something wrong, something is cracking here. You should find. So dalam Islam pun ramai orang tak tahu ini. Dia bunga ni. Dia nampak nampak bila kita cakap benda lagu tu dia nampak masuk kat akal fikir dia. Kalau hang kata roh saja hang balik itu, hang cakap pasal kalau roh saja balik jasad hancur lebong. Hang cakap pasal bidadari dengan makanan sedap, apa roh tak makan tak minum. Dah tahu Awang tak ada. Macam mana nak cakap bab bidadari? Betul ya. So So benda dia macam tu. Kalau datang zahir batin, kenapa balik batin saja? Something wrong So kita kena usul balik pada asal. Bagaimana kita datang, dengan apa kita datang, dan kita balik ke mana dengan apa. Sebab the only guide to God is only God himself. Bila laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadikan insan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Okey? Takkan dekat orang Islam atau orang Melayu. Dan keberkesanan ayat tu tadi.
takkan berlaku apabila orang convert Islam. Itu bercerita tentang sifatullah. Dia bercerita tentang perihal kejadian dan perbuatan. Dia tak cerita kelakuan dan afaal. Nampak tak? Dia tak cerita bab asma. Dia tauhid. Apa dia tu? Perbuatan. Kaitan ni buat daripada apa? Kaitan ni orang tanya lah kan. Murai lah bab kerja bahagian tu. Kapasiti dia buat daripada apa dulu. Tak sembang lah bab kapasiti dia. Buat daripada apa? Plastik ke, aluminium ke, tin ke apa semua. Cawan ni buat daripada ni, pinggan roti canai ni buat daripada apa? Plastik ke, kaca ke, apa-apa. Ada benda boleh hurai. Ya. Tetapi insan manusia ni daripada apa? Takkan setakat yang mani ya. Ya. Yang kotor dan hina. Pecah pula di mani-manikam. Betul. Habis lagi nak urai sampai kita nampak lah. Dan dikatakan sebaik-baik kejadian, dia kata aku jadikan. Ya. Dia tak cerita buat perangai tu. Kalau nak cerita buat perangai, dalam Quran kata akulah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Dan dalam Quran juga ada kata akulah yang memberi petunjuk dan menyesatkan. So dalam Quran juga kata kamu tidak boleh buat satu orang itu beriman kalau Allah tak izin. So what are we really? And in positions. Apa dia kita? Kita powerless towards successness. Kita powerless towards solat. Hayya 'alal solat. Hayya 'alal solat. Dia jawab apa? La haula wala quwwata. Yes. So hari ni kita nak cari bab yang boleh hurai, yang bagi kita lega dan selesa. Ya. Dan selamat dan yakin. Insan kamil tu apa dia? Kamil mukamil tu apa? Bakabilah tu apa? Sujud dia tu main macam mana? Bolehkah saja-saja buat? Mampukah kita nak buat? Bolehkah saja-saja kita nak angkat kita duduk tu? Bagaimana proses dia? Pengetahuan ke atau perbuatan? Kepahaman ke atau perbuatan? Okey, roti jantan. Antau siapa roti jantan? Abang makan roti jantan. Roti jantan ni sebab telur 2 biji. Ya. Roti jantan telur 2 biji. Berapa? Okey. Betul. Mak, dia hurai ke? Baru kita cakap buat kepahaman. Kalau buat perbuatan, minta roti jantan yang buat itu. Tapi Han ditanya pasal apa roti jantan, dia hurai. Abang ni kalau main roti jantan 2 telur pun 2. So position banyak. Ya. So untuk kita ni keselesaan kita ni duduk kat mana sebenarnya? Meramaikan suasana ke? Kita rasa selesa ramai orang main mengaji. Kita rasa syok bila guru kita duduk tengah hurai. Tapi yang ramai tu faham tak faham kita tak tahu. Kita syok suasana aja. Itulah it's called circumstances kadang-kadang. Bila kita seorang leceh, yang ni kita tak mau macam tu. Kita mengaji sampai our aloneness is no more loneliness.